Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Apa khabar murid-murid? 5 excellent di rumah. Mudah-mudahan kamu semua berada dalam baik. Dan di sini Ustaz ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin di kesempatan ini. Okey. Kita nak sambung sesi pembelajaran PDPR, pembelajaran dari rumah. Tajuk pada hari ini ialah kefahaman surah Al-As. Murid-murid semua boleh rujuk di buku teks pendidikan Islam tahun 5 muka surat 22. Okey. Tajuk kefahaman surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as, demi masa. Innal insana lafi qus, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, kecuali orang yang beriman dan melakukan kebaikan serta saling berpesan untuk kebenaran dan saling berpesan untuk kesabaran. Okey, ini adalah terjemahan secara umum bagi surah Al-As. Okey. Bagi surah Al-As ini Allah memberikan penekanan kepada kita bahawa sesungguhnya demi masa, Allah bersumpah dengan demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kecuali, maksudnya tak semua orang yang rugi. Kecuali apa? Ada 4 golongan yang Allah kata dalam surah Al-As ini bukan di kalangan orang yang rugi. Yang pertama, orang yang beriman. Maksudnya orang yang beriman. Yang kedua, melakukan kebaikan. Dia melakukan kebaikan, maka dia tidak akan rugi. Yang ketiga, saling berpesan untuk kebenaran. Maksudnya dia saling nasihatkan rakan-rakannya supaya sentiasa berbuat benda yang baik. Okey. Yang keempat, saling berpesan untuk kesabaran. Maksudnya bila kawan kita itu diuji dengan sesuatu yang dia tak jangka, yang dia tak mau, tapi Allah uji dia, benda yang mendatangkan kesedihan ataupun ujian kepada dia. Jadi kita nasihatkan dia supaya dia bersabar dengan ujian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Taala kepada dia. Contoh ujian ni macam-macam lah. Ujian sakit, ujian ahli keluarga meninggal, orang yang tersayang meninggal, itu semua ujian. Jadi kita nasihat dia supaya sentiasa bersabar dengan ujian yang Allah tentukan. Semua yang apa yang Allah berlaku, semua ada hikmah, ada sebab. Apa yang kita buat hendaklah bersabar. Jadi itulah dia empat golongan yang Allah katakan dalam surah Al-As ni sebagai orang yang tidak akan rugi. Selain daripada 4 ini, mereka itulah golongan orang yang rugi. Okey, itu daripada kefahaman secara umum bagi surah Al-As di muka surat 22. Kita masuk muka surat 23, pengenalan surah Al-As. Surah ini mengandungi 3 ayat, merupakan surah yang ke-103 dan diturunkan di Mekah. Okey. Dalam Al-Quran, semua surah ada 114 surah. Ada yang diturunkan di Mekah, ada yang diturunkan di Madinah. Tapi surah Al-As ni diturunkan di Mekah. Surah ini, surah Al-As membincangkan kepentingan masa dalam kehidupan manusia. Secara umum surah Al-As ni menceritakan mengenai kepentingan masa. Bagaimana kita nak uruskan masa kita. Surah ini juga dianggap sebagai paduan kepada seorang Muslim dalam mengurus masa yang dianugerahkan kepada mereka untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Jadi bagi kita sebagai orang Islam, bagi mencapai kehidupan, bagi kita mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat, antara yang benda penting ialah bagaimana kita nak uruskan masa kita. Setiap masa yang kita terluang ataupun sibuk dengan apa sahaja urusan kita di dunia ni, bagaimana kita nak uruskan masa kita itu supaya kita menjawab sesuai dengan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Muka surat 23 buku teks. Kita masuk pula muka surat 24 buku teks. Kita masuk tuntutan surah Al-As. Dalam surah Al-As ni apa yang dituntut kepada kita? Okey. Petak yang pertama ini 2 ayat digabungkan, itu wal as innal insana lafi qus. Kandungan ayat ini, masa itu sangat berharga. Masa yang Allah gunakan kepada kita tu sangat-sangat berharga. Dan berharga ni macam mana? Memang sangat berharga, tak dijual di kedai, kat mana-mana pun tak jual. Okey? Apa yang dalam tuntutan ni? Sentiasa menghargai masa. Okey. Ada orang yang setiap hari
Masa dia sibuk dengan urusan harian. Jadi tak ada masa terluang. Sampai tak ada masa dia untuk dia berhibur dengan diri dia sendiri. Tak ada masa untuk dia nak luangkan masa dengan keluarga sebab terlampau sibuk. Ada yang sebegitu. Jadi bagi orang yang masa dia terluang, dia boleh gunakan masa tersebut untuk buat apa-apa saja benda nak mengisikan masa terluang tu. Jadi masa itu yang terluang itu masa hendaklah dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Okey, tidak membazir masa dengan perkara yang sia-sia. Okey, masa yang terluang itu janganlah pula diisi dengan benda yang tak berfaedah. Contoh, menyembang dengan kawan-kawan benda yang merapu, benda yang tak ada faedah apa. Okey, ataupun main game pagi-pagi sampai petang, ataupun tidur pagi-pagi sampai petang. Jadi itu benda semua yang sia-sia. Jadi benda nak elak benda sia-sia ni apa yang kita buat? Antara dia baca Al-Quran, ulang kaji pelajaran, tolong ibu bapa di rumah, macam-macam benda yang berdasarkan benda itu benda yang baik, bukan benda yang sia-sia. Okey. Okey, bagi ayat yang ketiga ini dipecahkan kepada dua. Okey. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kepentingan beriman dan berbuat kebaikan. Jadi apa yang kita akan buat? Memelihara iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, iman setiap orang ni ada yang bertambah, ada yang berkurang. Iman bagi para malaikat sentiasa bertambah. Bukan, sentiasa tetap. Itulah. Tapi iman bagi manusia ini ada yang bertambah, ada yang berkurang. Iman, nak bagi iman tu bertambah, sentiasa buat benda yang baik. Dan iman ni akan berkurang kalau kita buat benda yang jahat, benda yang buruk, iman tu akan berkurang. Jadi kita hendaklah pastikan iman kita itu sentiasa bertambah dengan buat benda yang baik dan elakkan buat benda yang jahat. Memperbanyakkan amal ibadat. Okey, setiap hari kita diwajibkan untuk buat amalan yang wajib yang Allah suruh, antara solat 5 waktu. Jadi dan memperbanyakkan amalan itu, apa yang kita kena buat? Banyakkan kita buat amalan sunat seperti solat sunat, baca Al-Quran. Begitulah. Okey. Sentiasa berusaha membuat kebaikan. Kita banyak buat benda baik. Tak kira benda itu sikit ataupun benda itu besar. Sikit pun Allah akan kira. Contohnya kita kutip sampah. Buang sampah di jalan, kita dalam sebuah benda tu kecil saja, tapi di sisi Allah pahala dia sangat besar. Okey. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling berpesan kepada kebenaran dan kesabaran. Jadi apa yang kita kena buat? Mengajak orang lain ke jalan kebenaran. Okey. Contoh kalau ada kawan-kawan kita ada buat benda yang salah, yang benda yang tak sepatutnya, kita nasihatkan dia supaya jangan buat benda ni tak elok, kita buat benda yang baik, kita nasihatkan dia. Okey. Mengingatkan diri dan orang lain supaya bersabar dengan ujian hidup. Okey, setiap pada hidup kita ini akan diuji. Akan diuji supaya Allah nak tahu bagaimana iman kita. Allah akan uji setiap orang. Okey. Jadi bila kita dalam ujian, tak kira macam-macam ujian, seperti ujian sakit, ujian kehilangan orang-orang yang tersayang, seperti kehilangan ahli keluarga yang terdekat contohnya. Jadi masa tu kita akan rasa sedih. Jadi kawan kita ataupun diri kita sendiri, kita nasihatkan supaya bersabar. Semua ni ujian daripada Allah. Semua apa yang berlaku itu ada hikmahnya yang tersendiri. Allah lebih mengetahuinya. Wallahu a'lam. Macam itulah. Jadi kita hendaklah sentiasa bersabar. Bersabar ni pahala dia sangat besar, walaupun memang susah lah nak melakukan kesabaran ni. Okey. Itu adalah tuntutan daripada surah Al-As. Kita masuk pula kepentingan surah Al-As. Ada 4 kepentingan surah Al-As. Yang pertama, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya iman kita akan sentiasa bertambah kuat sebab kita selalu melakukan amalan kebaikan dan kita jauh daripada benda-benda yang buruk yang boleh menyebabkan iman kita menurun. Sebab apa? Buat benda dosa. Kita buat benda iman yang boleh bertambah. Sentiasa buat amal baik. Yang kedua, mengelakkan diri daripada melakukan perkara negatif. Okey, perkara negatif ni perkara yang buruk yang boleh mendatangkan dosa. Jadi, bila kita sentiasa buat benda baik, insya-Allah kita takkan buat benda yang jahat, benda yang buruk. Sebab benda yang buruk ni boleh mendatangkan dosa.
dan boleh menjauhkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang ketiga, mempunyai matlamat hidup yang jelas. Matlamat ni tujuan hidup kita. Okey, kita hidup ni untuk apa? Kita hidup ini supaya mencapai redha Allah Subhanahu wa taala, untuk kita masuk ke dalam syurga. Jadi nak dapatkan syurga macam mana? Kita buat amal baik dan elakkan buat benda jahat, benda yang buruk. Yang keempat, memupuk sifat sabar dan sentiasa saling mengajak kepada kebaikan. Kita adalah sentiasa banyak bersabar dan kita ajar nasihat ke orang supaya buat benda baik, dan nasihat ke orang jangan buat benda yang jahat. Okey, itulah kepentingan surah Al-As, buku teks muka surat 24. Okey, kita masuk pula modul. Okey. Okey, kamu semua disediakan dengan modul pembelajaran. Ustaz harap kamu semua dah ada modul ni. Boleh masa kamu dapat masa hari Khamis, masa sebelum cuti sekolah baru-baru ni, cuti raya. Bagi yang tak dapat, boleh ambil di pejabat sekolah. Okey. Okey, di modul ini untuk hari ini Ustaz minta kamu semua buat yang pertama sekali di muka surat 1. Okey, ni muka surat yang pertama ni. Untuk yang ini, apa yang kamu kena buat ialah lengkapkan peta minda ni, iting, berkaitan dengan kefahaman surah Al-As. Kamu semua dekat bawah ni dia tulis rujukan buku teks muka surat 23. Okey, yang ini boleh rujuk di muka surat 23. Yang mana? Yang ini. Di muka surat 23 ni, yang ini. Ada jawapan di sini. Okey. Okey, kita pergi pula ke sini balik. Okey. Kat sini lengkapkan surah Al-As, surah yang keberapa? Tulis kat sini. Bilangan ayat ada berapa? Diturunkan di mana? Perihal surah. Kat sini ada sedikit jawapan dibagikan. Surah Al-As membincangkan apa, tulis kat sini. Okey. Itu muka surat yang pertama yang kamu semua kena buat. Muka surat yang kedua pun kena buat juga. Okey. Arahan lengkapkan, dekat sini ada peta, masih lagi peta IT tapi dia peta berangkai macam ini. Okey. Tuntutan surah Al-As, jawapan ada di muka surat buku teks muka surat 24. Okey, dekat sini. Muka surat 24. Dekat sini. Okey. Lengkapkan. Ayat pertama, peta yang pertama, wal as innal insana lafi khusr, tulis kat sini apa jawapan dia. Okey. Yang kedua pun sama. Dan yang ketiga pun sama. Okey. Dan untuk hari ini, latihan yang ketiga, muka surat yang ketiga ni pun kena buat juga. Jadi untuk latihan hari ini ada 3 muka surat lah kamu kena buat. Okey, dalam modul ni. Untuk muka surat yang ketiga ini, kepentingan surah Al-As, masih lagi rujuk buku teks dekat bawah ni, muka surat 24. Okey, ni peta buih. Lengkapkan semua peta buih ini. Jawapannya ada di sini. Okey, dekat sini. Okey, kepentingan surah Al-As. Okey, lengkapkan semua. Okey. Kalau kamu lihat dekat sini, dalam buku teks ada 4 saja jawapan. Tapi di sini ada 5 jawapan. Jadi jawapan yang kelima ni ditulis kebat, kemahiran berfikir alas tinggi. Kamu kena pandai-pandai sendiri cari jawapan yang bersesuaian berdasarkan pada kefahaman kamu mengenai surah Al-As. Okey. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan kefahaman surah Al-As. Jadi untuk hari ini hanya buat modul di muka surat 1, 2 dan 3 sahaja. Muka surat yang lebih yang ke depan tu tak payah buat lagi. Kita sambung pada minggu depan. Okey, sekian. Selamat belajar PDPA di rumah. Semoga kamu semua dalam keadaan sihat. Jaga SOP, jaga penjarakan, kisah cuci tangan. Okey, sekian daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.